dari barisan ahli lembaga Takbir Masjid Raja Lemu Kuala Selangor yang berusaha Ustaz Luqmanul Hafiz bin Muhammad Amir selaku pengurus Masjid Raja Lemu Kuala Selangor, para pegawai dan ahli jawatan kuasa Masjid Raja Lemu. Seterusnya, para petugas dan sukarelawan bagi program ibadah korban 2023. Hadirin yang dikasihi oleh Allah sekalian, insya-Allah bagi memulakan majlis pada pagi ini, saya ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Luqmanul Hafiz bin Muhammad Amir selaku pengurus Masjid Raja Lemu Kuala Selangor untuk memberikan ucapan aluan sepatah dua kata. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya yang kita raikan Tuan Penceramah Ustaz Samsul Khair bin Bahru, dan yang saya sayangi dan kasihi seluruh sukarelawan dan juga petugas-petugas korban yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam masjid, dalam rumah Allah. Yang belum niat iktikaf, kita niat iktikaf sama-sama. Kita berniat iktikaf, mudah-mudahan dengan keberadaan kita dalam masjid ini mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, makluman pada tahun ini kita adalah tahun pertama lah di masjid yang baru. Jadi maksudnya teknikal dan plan akan berubah daripada yang sebelum-sebelum ini. Sebab tu kita mengadakan satu taklimat khas dan kita jemput kepada semua tuan-tuan dan puan-puan untuk kita menerangkan macam mana pergerakan kita pada hari kejadian nanti. Jadi untuk makluman juga, insya-Allah pada tahun ini teknikal yang kita akan lakukan secara detail kita akan bentang nantilah. Cuma saya bagi tahu dulu, kita akan buat seekor-seekor. Maksudnya kita tak akan gabung semua daging. Seekor lembu kita akan uruskan daripada A to Z. Kumpulan itu sahaja. Begitu juga dengan lembu kedua, ketiga, keempat sehingga yang terakhir lah. Jadi kita tak buat beramai-ramai satu lembu, lepas tu kumpulkan suatu tempat, tak. Maksudnya satu kumpulan ni kita akan uruskan daripada A to Z. Kemudian dia dah settle, kalau ada lagi lembu yang tak settle, baru dia akan bantu lembu yang lain. Itu yang kita akan buat insya-Allah. Cuma detail kita akan minta Ustaz terangkan nanti insya-Allah. Jadi saya tak berhajat untuk bercakap panjang lah sebab kita pun dah lambat. Jadi harapan saya adalah sama-sama kita fokus dalam pembentangan nanti. Sekiranya ada apa-apa yang kita tak faham ataupun bermain di fikiran, jadi sama-sama kita boleh bertanya je kepada Ustaz. Boleh tak kan? Boleh mencelah saja tak? Boleh insya-Allah. Jadi kita tanya supaya mana? Bila mana hari kejadian nanti kita dapat jelas dan kita tidak ada berlaku salah faham dan berlaku ketidakselarasan kerja lah yang menyebabkan ada salah ataupun keterlambatan dalam apa jua tindakan kita nanti insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Luqman atas ucapan ringkas sebentar saja tadi. Untuk meneruskan majlis pada hari ini, saya ingin menjemput penceramah kita pada pagi ini iaitu Al-Fadil Ustaz Samsul Khair bin Bahru. Tapi sebelum itu saya ingin berkongsi sikit kepada tuan-tuan berkaitan biodata beliau. Nama beliau ialah Ustaz Samsul Khair bin Bahru. Beliau berasal dari Sabak Bernam, Selangor dan beliau berkhidmat di InSpace ataupun ILDAS dan kini menyandang jawatan sebagai penyelaras Pusat Pengurusan Islam. Beliau juga berpengalaman sebagai pegawai penguat kuasa agama dan pegawai pendakwa syar'i. Jadi dengan ini saya menyerahkan sepenuhnya
kepada Al-Fadil Ustaz Samsul Khair bin Bahru untuk meneruskan program kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, amma ba'. Terima kasih kepada yang dikasihi anak anda pengacara majlis. Seterusnya yang dimuliakan anak anda Ustaz Luqman, pengurus Masjid Raja Lumu yang masih baharu. Seterusnya ahli-ahli lembaga takbir masjid, tuan-tuan haji, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para sukarelawan, bakal ahli syurga yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan, mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin limpah dan kurnianya pada pagi ini dapat sama berkumpul beriktikaf di masjid ini dalam kerangka niat dan tujuan untuk sama-sama kita melaksanakan satu ibadah yang besar. Kalau melihat sejarahnya, ibadah ini adalah sangat besar, pengorbanan Nabi Ibrahim AS terhadap anaknya Nabi Ismail. Dan saban tahun kita laksanakan, pada tahun ini kita akan laksanakan insyaAllah berdasarkan kepada perintah Allah SWT, firman Allah dalam surah Al-Kawthar, Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu dirikanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadir saya kemari bukan tujuan nak bagi ceramah, cuba nak sharing, kongsian bagaimana masjid saya menguruskan korban. Ya. Kalau dulu-dulu sebelum PKP, ya, kita bebas buat korban. Ikut suka kita, ikut cara kita, ikut tradisi kita. Tapi bila berlakunya pandemik wabak COVID-19, maka berlakulah satu perubahan yang sangat besar dalam melaksanakan, khususnya dalam bab ibadah korban. Ada SOP dia, ada tata cara dia, ada peraturan dia dan macam-macam lagi lah titik bengik. Hingga kan ada kertas yang setebal 5-6 muka surat digaris pandukan untuk pelaksanaan korban. Dan kalaulah sebelum ni korban-korban kita boleh laksanakan ikut suka kita kat rumah dan sebagainya, maka pada berlaku pandemik, mesti dia buat di sama ada di rumah sembelihan ataupun di masjid. Dan pada awal-awal dulu masjid pun tak boleh. Sebab tu kami dikerah untuk menjadi sukarelawan, menyembelih atau mengurus dan melapah korban-korban di pusat sembelihan. Saya terlibat di pusat sembelihan di Rawang, tuan-tuan. Satu malam kita kena sembelih urus 100 ekor lembu untuk masjid-masjid. Tak tidur lah tuan-tuan, ya. Dari lepas isyak tu sampai ke subuh. Lepas subuh solat, sambung lagi sampai tengah hari. 100 ekor, bayangkan bagaimana nak menguruskan 100 ekor lembu satu malam. Itulah cabaran yang berlaku. Kami terpaksa membuatnya demi kerana masyarakat masih nak berkorban. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya bukan nak ceramah, cuma nak bagi taklimat. Tuan-tuan, sebab saya dah diberi gambaran oleh Ustaz Imran, masjid ini cuba nak melaksanakan ikut sistem yang baharu, yang lebih sistematik. Walau bagaimana sistem sekalipun kita buat, tuan-tuan, mulut bising kat belakang ni memang akan ada. Tiap-tiap tahun, sama ada sembang di kedai-kedai kopi ataupun sembang di Facebook atau di WhatsApp dan sebagainya, memang ada. Rumah aku belakang masjid tapi aku tak dapat daging. Belakang masjid tak dapat daging. Bunyi sebab apa? Rumah dia belakang masjid tapi tak dapat daging. Itu dah tiap-tiap tahun yang dibunyikan. Sebab masyarakat beranggapan bahawa daging korban inilah daging korban masjid. Masyarakat beranggapan daging korban ni adalah daging korban masjid.
Walhal kalau kita melihat berbalik pada korban, asal usul perintah korban ni adalah ibadah individu. Maknanya siapa nak buat-buatlah. Kau nak sembelih seekor lembu, nak kongsi 7 orang, silakan. Nak sembelih seekor kambing untuk seorang, silakan. Masing-masing buat. Kalau mampu sembelih sendiri. Kalau mampu lapas sendiri. Kalau mampu agih sendiri. Kalau tak mampu nak sembelih sendiri, dia kena upahkan orang sembelih, lapah dan sebagainya. Lepas tu adalah pembahagian-pembahagian yang perlu dibuat. Jadi korban ini milik kepada yang korban lah, bukan milik masjid. Cuma kita sekarang ini nak memudahkan, nak mensenterkan, nak memusatkan urusan korban ni, masjid-masjid sebagai syiar. Masjid-masjid membuat bermula daripada bulan Muharram, kita dah mula buat iklan. Tahun ni masjid menganjurkan korban di masjid, siapa nak ikut serta boleh bayar satu bahagian 800 contoh, dan siapa nak ikut boleh bayar bulan-bulan sikit. Sebab kalau nak sampai ke tarikh itu baru nak keluar 850, kadang-kadang orang berat. Jadi di sinilah bermulanya korban di masjid, di surau dan sebagainya. Kadang-kadang NGO pun ada buat begitu. Ya. Jadi alhamdulillah masjid ni dan masjid-masjid lain tahun ni dapat melaksanakan korban dan kita dah tak terikat dengan SOP. Cumanya korban ini adalah ibadah. Bila ibadah, kita perlulah buat sebaik mungkin, secantik mungkin. Sebab masyarakat bukan Islam melihat. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, sekarang ni ramai orang suka masuk dalam YouTube, masuk dalam media sosial. Satu dunia boleh tengok. Jadi bila kita melaksanakan korban tanpa ada sistem yang baik, tanpa bertunjangkan kepada syarak, maka berlakulah tohmahan kepada siapa? Masjid okey lagi. Tohmahan pada Islam tu sendiri. Islam sendiri yang kena dapat tohmah. Jadi ini yang kita tak nak. Sebab itulah masjid ni masjid baru. Alhamdulillah. Jadi cubalah masjid baru kita buat anjakan sedikit, kita buat sistem yang baru dan bertepatan dengan kehendak syarak. Tadi Ustaz Imran dah sebut, Ustaz Luqman dah sebut. Tahun ni nak ubah sikit sistem, seekor lembu ada satu tim yang uruskan dari A hingga Z. Sebab apa tuan-tuan? Masjid saya pun dulu macam itulah. Bila tambat lembu kat kebun, dengan najis dia kat situ, kencing dia kat situ, tahi dia kat situ kita sembelih, kat situ kita lapah, berlumuran dengan najis dan sebagainya, itu yang tak thayyiban. Sedangkan ibadah korban itu halalan thayyiban. Halal dan thayyib, halal dan baik. Jadi kat situlah tak wujudnya tidak thayyiban. Ini ibadah, tapi ibadah kita buat dalam keadaan tak ada tata krama, sembrono. Lepas tu daging ni kita bawa balik, kita agih kat orang. Jadi bila daging itu bergelumang dengan najis sampai ke rumah jadi bernajis, kita bawa balik lah. Masuk dalam peti ais pun. Jadi kalau plastik tu ada kena najis, jadi bila pemeluapan, habis satu peti ais tergelumang dengan najis. Padahal benda ni kita nak makan. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikirkan, kalau tuan-tuan pergi ke pasar, atau bukan pergi pasar, pergi ke restoran, nampak kedai itu proses makanan kat lantai. Agak-agak tuan-tuan nak makan tak ke kedai itu? Pergi ke restoran, nampak dia proses makanan kat lantai. Ayam letak kat lantai, daging letak kat lantai, sayur letak kat lantai. Agak-agak tuan-tuan nak makan tak? Taklah, lu nak makan, chop. Blacklist, restoran ni tak akan masuk. Macam itu juga lah kita. Daging yang kita proses ni, kita nak bawa balik, kita nak makan. Tapi penyediaannya, kalaulah begitu keadaannya, ini yang tak cantik. Baik, ya, itu tak cantik. Itulah bermula dengan perkara ini. Masjid saya alhamdulillah, sebab saya masuk dalam community panel pendakwah untuk sembelihan korban bawah jabatan. Jadi saya ambil inisiatif walaupun pada awalnya orang tohmah. Sebab nak belanja nak buat tempat sembelihan ni bukan sikit saya 25,000. Tapi alhamdulillah tempat tu saya buat asalnya tu adalah pondok wakaf, tempat orang duduk-duduk rehat-rehat, budak-budak sebelum balik sekolah duduk kat situ. Benda tu dah rosak, dah roboh. Kami robohkan terus. Kami buat yang baru. Ketika tidak korban, jadi pondok wakaf. Ketika korban, kita jadikan tempat sembelihan. Lantai simen, ada sistem najis terus masuk ke tangki septik. Lepas tu ada winch. Bila kita dah sembelih,
Kita ikat kaki dia empat-empat, kita naikkan. Jadi, lepas tu kita pasang kipas berbumbung. Jadi yang petugas-petugas ni seronok lah. Ada kipas, berangin sejuk, tak panas. Kalau tak dulu, dekat kebun, lagi kalau macam sekarang kan, panas lit-lit. Soang hilang, soang hilang. Panas. Kalau hujan, semua hilang. Jadi sebab tu kami buat. Walaupun terhad, masjid kami tempat yang terhad, kami buat. Dan Alhamdulillah, mula-mula memang orang kampung tomah lah. Membazir lah setahun sekali lah dan sebagainya. Tapi bila berlaku PKP, baru diorang nampak. Oh, semua hantar lembu ke masjid untuk uruskan. Jadi sekarang ni memang sustainable. Veteran datang pun, najis buang ke mana? Masuk septic tank. Khas kita buat untuk itu. Jadi tak ada masalah. Kebersihan pun tak masalah. Sebab tempat korban ni betul-betul tepi pintu masuk masjid. Maknanya lepas settle memang bersih lah. Kami pasang air dengan pump freezer yang kuat untuk cuci dan sebagainya. Jadi untuk masjid ni mungkin belum lagi lah. Mungkin akan datang kan. Tapi garaj pun dah okey lah. Sebab itulah hari ni masjid jemput semua sukarelawan untuk sama-sama membincangkan bagaimana nak menguruskan korban untuk tahun ini. Saya dipahamkan kita ada 6 ekor lembu 8. Yang di sini 6 ekor. Yang 2 di pusat sembelihan. Yang 2 tu kita tak payah cerita lah. Kita cerita yang nak sembelih kat sini. Baik, sebelum tu tuan-tuan, kita kembali dulu pada niat korban. Ya, niat korban ni ada 2. Satu sunatun muakkadatun, yang kedua korban wajib nazar. Jadi ini tuan-tuan, pengurusan masjid kena pastikan korban ini ada tak tercampur korban wajib dengan korban sunat ataupun korban sunat sahaja. Itu kena pastikan lah. Sebab kalau ada korban wajib, ada korban sunat, ini yang perlu diambil lebih perhatian, terutama kepada yang korban lah. Sebab itulah tahun ni, saya rasa mungkin tak ada masalah. Kalau apa yang dicadangkan tadi dilaksanakan, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bermula daripada mula tumbangkan lembu, sembelih, lapah, timbang, bungkus. Kalau tim nombor 1, 10 orang itulah yang akan bertanggungjawab. Mungkin sampai peringkat agihan. Ustaz Imran mungkin sampai peringkat agihan. Mungkin. Kalau tak, agihan ada tim yang lain. Supaya kita nak ambil kepada pembahagian daging korban tu. Kena ingat tuan-tuan, korban ni adalah milik orang yang buat korban, bukan milik masjid. Jadi masyarakat pun kena fahamlah, korban ini adalah milik orang yang buat korban, bukan milik masjid. Sebab itulah kalau kita berpandukan mazhab Imam Syafi'i, seafdalnya bagi pada 1/3 untuk orang yang korban, 1/3 wajib untuk fakir dan miskin, yang 1/3 lebihnya barulah hadiah. Kat sinilah. Kalau ikutkan apa yang Datuk Mufti taklimatkan pada hari Khamis ni lepas, boleh contoh, kalau 15 kilo tu, boleh yang berkorban, kalau dia nak ambil 14 kilo, boleh. Tak masalah. Jadi, tinggal 1 kilo je lah kalau nak bagi kepada fakir miskin. Terpulang pada yang buat korban. Jadi ini tuan-tuan kena clear dengan orang yang buat korban. Ada akad yang awal-awal kena clear. Sebab tu masjid saya offer 1/3 untuk bahagian orang yang korban. 1/3 kita memang khaskan untuk asnaf fakir dan miskin. Lebihnya itu 1/3 baru hadiah. Biasanya saya akan offer dulu, okey, 1/3 untuk bahagian yang korban. 1/3 untuk asnaf. Asnaf kita biasanya di Karyah memang dah ada amil Karyah kan. Amil Karyah tahu siapa asnaf kawasan dia. Yang itu settle, senarai ada, ini terserah pada dia untuk bahagikan. Yang lebihnya tu biasanya saya akan offer. Tuan nak agih sendiri ke nak serah pada masjid? Saya agih sendirilah. Kalau dia kata nak agih sendiri, bagi tuan-tuan. Yang pening-pening kepala. Masjid tak pening kepala lah. Dia agih sendiri. Kalau orang masjid, ini lembu korban dia. Kami tolong sembelih, tolong lapah je. Agihan dia nak agih sendiri, itu hak dia. Hak dia, hadiah. Sebab tu saya kata tadi, korban ini adalah ibadah individu. Jadi masjid tak boleh nak anggap milik dia. Kalau dia nak bagi, itu hak dia. Hak dia, ya tu. Tapi kalau kata okey serah pada masjid, kalau serah pada masjid, barulah tuan-tuan uruskan bagian yang hadiah tersebut dan juga bagian fakir miskin. Clear Ustaz ya? Ada kemiskinan tak kat sini?
untuk pembahagian. Sebab inilah yang selalu orang bising bahagian lah, duduk belakang masjid tak dapat, tiap tahun tak dapat, aku buat korban tapi dapat sekilo. Lukis apa tu? Okey, saya ambil contoh, kalaulah lembu tu dapat 90 kilo lah kan. 90 kilo. Ini okey ya, dapat boleh padam ya. Okey. Kita ambil yang popular lah. Sebab kalau ikutkan Datuk Mufti, boleh sampai peringkat dia nak ambil, kalau 15 kilo ambil 14 kilo. Tapi kita tak ambil yang itulah. Kita ambil yang biasa orang buat kan. Contoh, kalau lembu tu dapat 90 kilo. Ya, maknanya 30 kilo untuk orang korban, 30 kilo untuk asnaf fakir miskin, 30 kilo barulah hadiah pada siapa-siapa, masuk orang kaya. Daripada seekor lembu. Clear tak tuan-tuan? Sebab masih ramai yang mengamalkan 90 ni dibagi rata je. Bagi rata. Sebab apa tujuan kita buat, seekor lembu satu timnya yang uruskan, akan pergi ke sini nanti. Okey, ini lembu A. Lembu A adalah peserta dia 7 orang. Lembu B adalah peserta dia 7 orang. Dan seterusnya. C ada 7 orang. Ya. Kita nak raikan. Harga sama Ustaz ya. Okeylah, harga sama-sama 5,000, 5,000, 5,000. Pukul rata lebih kurang. Walaupun harga sama, 5,000 termasuk pengurusan kan. Okey. Walaupun sama, kadang-kadang ini 90 kg, ini 120 kg, ini 130 kg, tak mustahil berlaku begitu. Jadi kita nak meraihkannya inilah. Kalau ikut Datuk Mufti, kalau harga sama, selisih tak banyak, 90, 91, 89, itu tak masalah kalau nak campur. Tapi kalau macam ini, 1/3 orang ini tak sama dengan 1/3 orang ini, tak sama 1/3 orang ni. Sebab tu kita nak raikan. Sebab lembu tuan-tuan tak banyak, naik 6 ekor je kan. Campur yang 2 dan yang luar tu. Mungkin yang sini mungkin dapat mungkin ada 40, mungkin sini dapat 45, satu bahagian. Daripada 30 ni baru bagi pada 7 orang. Bagi pada 7 orang. Yang ini tak masalah lah. Sebab ini nanti tiap-tiap 30 kilo ni bagi pada 7 orang peserta. Okey tak? Clear? Ya. Kita nak raih dia dapat pengorbanan dia walaupun harganya sama, biar dia dapat bahagian dia. Jadi kita raikan. Jadi lebih kata orang lebih seronok lah. Sebab kadang-kadang lembu ni tak sama. Pengalaman lebih-lebih lagi, sini lembu semua masih uruskan beli. Ada tak yang orang beli sendiri? Tak ada okey. Kalau tak ada, tak masalah. Sebab yang si A ni mesti ada bernama dia kan. Itu tujuan kita, sebab tu kita buat daripada A ke Z. Kalau tim A je buat. Tujuannya satu tuan-tuan. Kadang-kadang petugas dia nak main mengelan. Dia buat sini sikit lari, buat sini sikit lari. Habis. Tak settle. Sini bila paling masalah bila tang perut tu. Masing-masing tak nak mengaku nak menguruskan. Masing saya tak. Aku tahu kau nama orang sampai clear, sampai timbang. Tak agihkan kau adalah pengurus lagi kan kau tentukan. Ni. Jadi tak masalah. Tak masalah kalau orang masyarakat kata tak dapat daging, tapi sini bagi sistem kupon kan. Kalau tak dapat, dan tiap-tiap satu bahagian ni tuan-tuan, fakir miskin. Lembu ni fakir miskin macam dapat. Lembu ni fakir miskin macam dapat. Lembu ni fakir miskin macam dapat. Kalau tak, korbannya gagal. Sebab dari satu bahagian lembu, mesti ada bahagian fakir miskin. Satu bahagian lembu kena ada bahagian fakir miskin. Satu bahagian lembu kena ada bahagian fakir miskin. Kalau dia dapat sekilo je, dia ambil lembu ni tak dapat. Maknanya lembu ni tak sampai fakir miskin. Jadi apa? Kalau ikut Mufti, kena tak sah. Saat saya kata tak sah. Sebab tu kita tak nak longgok satu tempat daging dia. Kita nak pastikan
Tiap-tiap dari sektor lembu ni sampai wajib pakai miskin. Yang hadiah tu tak masalah. Tapi itu aja ni. Sebab kita lembu pun tak banyak kan. Walaupun Datuk Mufti kata tak masalah. Lagi satu kita nak mengelakkan kalau dia buat korban wajib. Dia buat korban wajib lembu A. Memanglah dia tak boleh ambil. Dia dan keturunan dia tak boleh ambil. Tapi dia boleh dapat hadiah lembu yang lain. Kita nak elakkannya itu. Sebab itu kita buat macam ni. Jadi, ya. Fakir miskin. Fakir miskin wajib. Yang fakir miskin. Yang dua ni hadiah tak wajib. Boleh suka-suka nak bagi dia. Ataupun yang ini bahagian dia pun kalau dia tak ambil semua pun tak apa. Dia sekadar ambil sikit segenggam ataupun kata orang makan dia punya hati dia. Nak sedekah pun. Ini kita yang saya kata yang umum. Yang secara yang umum. Kalau misalnya kata yang korban ni dia nak ambil dua-dua di bahagian ni pun kita kena bagilah. Ya. Tak wajib sebab ni hadiah. Yang macam mana? Kalau ikutkan yang lazim kita buat 1/3 daripada seekor lembu lah. Kalau ikutkan yang disebut oleh Mufti, saya sebut tadi, seandainya dapat lembu tu 15 kilo. Kalau yang korban nak ambil 14 kilo, yang dibagi pada fakir miskin 1 kilo pun dah okey. Contoh 15 kilo, daging 15 kilo, yang korban dia nak ambil 14 kilo, dibagi fakir miskin yang 1 kilo je, itu pun dah memadai. Memang tak dapat 3. Ini saya kata yang kaedah mazhab Syafi'i yang umum, yang biasa kita buat. Supaya standard. Ya, kalau ikutkan saya bacakan di bawah ini ya. Tagihan korban ya. Yang saya tahu selama ini lah mungkin saya tak tahu. Itu pasti. Macam mana? Tahu dan mungkin saya salahkan. Wajib bagi satu subsidi kepada fakir miskin. Paling kurang kalau bawah itu tak jadi. Ya, itu yang memang selama ni yang kita tahu itu. Tapi hari Khamis tadi Datuk Mufti bagi tahu dalam seminar korban, agihan dari korban dia. Saya bacakan dia maksud dia. Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha menyatakan, maksudnya dan jika korban sunat harus baginya peserta korban makan mengikut kehendaknya. Mengikut kehendaknya dengan syarat hendaklah sedekah sebahagian daripadanya. Maknanya kalau ikut mufti kata, kalau misalnya kata daging tu 15 kilo, kalau dia nak makan 14 kilo yang korban, tapi kita tak naklah ambil yang standard yang ini. Kan? Kita ambil yang inilah senang. Standard. Kalau ikut yang itu memang macam itu. Boleh, harus. Dia hendaklah seberat sebahagiannya. Ini yang baru Datuk Mufti bagi tahu di seminar yang lepas. Kalau ikut ni lah. Ada dia punya panduan dia. Tapi kita sekarang standardkan guna ni. Kalau guna itu nanti kacau bilau. Kacau bilau. Saya seperti beritahu ilmunya sahaja. Tapi saya cadangkan masing-masing guna kaedah yang ini, yang JAKIM keluarkan. JAKIM keluarkan standard, macam inilah. 1/3, 1/3, supaya senang. Okey. Clear ya? Clear. Tapi kalau dia kata orang Jawa mengkeng-keng, aku nak juga 14 kilo. Tuan-tuan kena bagilah, nak buat macam mana kan, korban dia. Korban dia. Nak buat macam mana? Sebab tu, wakallah masa nak ikut korban tu kena clear, jelas. Masa nak join. Kita buat join syarat-syaratnya macam ni. Jadi tak kacau bilau masa yang ini nanti tak kacau bilau. Setakat ni clear Ustaz ya. Yang ini masa peserta semua clear lah yang ini. Kita tahu siapa yang korban sunat, siapa yang korban nazar, korban wajib. Clear lah benda ni kot. Tak masalah.
Kalau tak nak ambil semua pun tak apa. Dia kata, aku nak sedekah semua, tak nak ambil. Ya. Dalaman kebanyakannya kami bagi rata. Lebih kurang. Benda ni benda yang subjektif kan. Organ dalaman kebanyakannya kami campak sini sikit, campak sini sikit. Termasuk juga tulang, tuan-tuan ya. Tulang juga naklah bagi pada yang korban, bagi fakir miskin dan bagi hadiah. Sebab tulang ini ikut mufti adalah barang yang berharga, bermanfaat. Sebab kadang-kadang orang tak pandang pun daging, orang pandang tulang. Sebab itulah tulang pun bukan milik masjid, bukan milik petugas. Kena bagi pada 3 part ni. Kecuali kalau ada akad yang korban, tak apalah tulang tak nak, serah kat masjid. Tulang masjid nak buat apa pun. Sebab tu perlu pada akad, clearance. Ni yang kadang-kadang orang tak faham. Sebab ada pertanyaan, masjid nak buat masak sup tulang. Boleh dengan syarat minta izin dululah yang penerima-penerima ni. Jangan pandai-pandai terus ekor lembu seko ni kita buat apa? Kita buat sup. Tak boleh tuan-tuan. Sebab kita sebagai petugas, pengurus, kita kan dah ambil wang pengurusan. Tukang sembelih boleh dibayar dengan sagu hati dengan wang pengurusan. Tukang lapah pun boleh. Tukang itu pun boleh. Tukang semua boleh. Tak masalah. Jadi yang ini tuan-tuan, kalau nak ambil pun lah tuan-tuan sebagai petugas, yang ini nih, hadiah. Sebab tu saya asingkan begini, lembu ni dia, supaya nanti orang ini dia ambil lembu hadiah dari sini. Bukan dia ambil lembu hadiah daripada diurut. Supaya clear, tak akan berlaku seolah-olah itu upah. Itu tujuannya. Jadi petugas ni dia dapat lembu hadiah daripada lembu sini. Petugas ni dapat lembu hadiah daripada lembu sini. Silang. Jadi clear. Sebab apa? Tukang sembelih, tukang lapah tak boleh jadikan bahagian ini sebagai upah, termasuk kepala, ekor dan sebagainya. Sebab tu lembu korban ni adalah pemilik kepada yang korban. Kepala, ekor, kaki semua offer dulu pada yang korban. Kalau dia tak nak, pandai-pandailah pengurus korban nak buat macam mana nak bagi, nak undi ke, nak apa ke. Tak boleh tuan-tuan ya, diam-diam tuan-tuan petugas kat sini, diam-diam potong sebahagian, ambil simpan dalam plastik. Itu namanya mencuri. Bawa lari. Batang Pinang. Batang Pinang pun tuan-tuan, saya cadangkan tak ada istilah batang harimau. Harimau menangis batang Pinang tak ada. Tuan-tuan, lapah-lapah timbang je. Tak akan ada isu dah. Masjid saya buatnya itu. Kalau sebelum-sebelum ni memang dia orang curi. Yang lapah curi. Ambil batang pinang, ambil harimau menangis, ambil kucing merengek. Ini tuan-tuan amanah. Kita nak buat ibadah takut jadi dosa. Sebab benda ni ta'abudi. Mufti kata ta'abudi, ibadah. Yang korban ibadah, petugas pun ibadah. Tak mati kebulur kalau tak dapat daging batang pinang. Tak mati kebulur, tak dapat harimau menangis. Kalau nak, belilah tuan-tuan. Kita semua ada duit boleh beli kan? Ya, sila. Amin. Ustaz, nak tanya. Kadang-kadang ada satu tempat tu, dia perempuan dengan bilangan lembu yang banyak lah. Okay. Tapi bilangan asnafnya susah untuk dicari. Jadi kita dimaksudkan satu bagian asnaf. Jadi bila perkara itu berlaku, macam mana caranya? Dan adakah setiap asnaf itu ditetapkan berapa bilangan kilo daging yang boleh diberi ataupun boleh bagi banyak? Saya tahu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih soalannya sangat baik dan ini memang berlaku. Sebab tu masjid saya tuan-tuan tahun lepas asnaf dapat bahagian yang banyak. Sebab apa? Setiap tak seekor lembu ni dia kena ada untuk bahagian dia. Terpulang pada asnaf. Dia nak simpan, dia nak jual, dia nak sedekah balik. Sebab tu kita bagi tahu ini memang bagian kamu. Alah Ustaz, saya tak makan daging lah. Habis daging macam ni, tak apalah sedekahkan ke orang lain. Bila kata sedekah ke orang lain, clear lah. Saya nak 1 kilo cukup lah kata dia. Buat ada-ada. Yang lebih saya sedekahkan orang lain.
Nak sedekah ke nak jual tak masalah. Sebab tu memang kalau asnaf dia tak ramai, memang dia akan dapat banyak. Sebab itu hak dia. Sebab tiap-tiap seekor lembu ni memang ada bahagian dia. Kalau tak dapat takut-takut, gagal dia punya korban. Ikut mufti, selagi dia dalam Selangor, kita boleh. Kalau karya kita tak banyak, boleh karya sebelah. Tapi kalau semua tempat banyak, itulah. Untunglah Ustaz, fakir miskin dapat banyak. Ya untung, kau jadilah fakir miskin. Sebab tu fakir miskin, yang kita ni tadi yang hadiah semua tak boleh. Jual apa tak boleh. Nak sedekah boleh, jual tak boleh. Tapi fakir miskin boleh jual. Pulanglah pada dia. Kalau dia nak jual murah-murah kan, jual murah-murah, itu hak dia. Jadi tuan-tuan, memanglah dia akan dapat banyak. Tapi tanya dia, ini perlu ke ni sampai 5 kilo ni? Ke nak sedekahkan kat orang lain? Bagilah hin-hin sikit. Kan? Kalau tu, saya nak semua. Hak dia lah. Hak dia. Sebab tu, hak dia. Fakir miskin. Sebab kita ambil standardnya ni. Kecuali, yang penting tuan-tuan, tiap-tiap seekor lembu ni sampai ke fakir miskin. Kita buat je ni. Sampai. Kalau dia dapat 3 kilo lah. Lembu ni dapat 3 kilo. Penuh peti ais dia tuan-tuan. Untunglah fakir miskin. Dia untung. Kau jadilah fakir miskin. Clear tuan-tuan ya. Sebab dia buat hukum. Selama ni kita memang buat suka-suka. Termasuklah masjid saya pun dulu buat macam itu. Tapi bila kita dah masuk panel pendakwah sembelihan korban, dah bagi maklumat macam ni, jadi kita ubahlah. Kita melazimkan yang betul, bukan melazimkan yang biasa. Clear tuan-tuan ya. Sebab tu kita buat macam ni. Sini fakir miskin ada senarai kan Ustaz? Senanglah, ada senarai. Lembu ni, kita nanti tahu dah. Lembu ni, dia dapat. Lembu ni dapat. Lepas tu terpulang balik lah, nak sedekah balik. Masih agih kan, pulanglah. Jadi tidak masalah. Tidak masalah benda yang ni. Tinggal lagi petugas lah. Petugas kena faham, sukarelawan kena faham. Sebab tu kadang-kadang ada setengah tempat, macam masjid saya, kadang-kadang dia hantar lembu ke masjid. Untuk masjid tolong proses saja. Dia beli sendiri, dia hantar ke masjid. Masjid ini tak berlaku, tak masalah. Masjid saya berlakunya itu. Dia beli sendiri, lembu hisado, dia hantar ke masjid. Memang ini kita tak boleh kacau lah. Siap, lapas, siap apa semua, kita bercas contoh 300 sampai siap, sampai unggus. Siap ni kita bagi kat dia. Bagi dia sendiri, dia agih sendiri. Kita, kecuali kalau fakir miskin, Ustaz, fakir miskin saya susah nak carilah. Kita ambil yang 30 ni je. Masjid akan agih pada fakir miskin. Supaya tercapai. Tapi kalau ikut yang mufti kata tu memanglah. Tapi kita ambil yang standard untuk senang. Mudah terselaraskan. Baik ya. Masalah petugas tadi, dia boleh dapat tapi itu yang hadiah, bukan upah. Sebab kita buat macam ni. Kita tak nak termakan benda yang kita kerjakan. Kita kerja, bahagian aku banyak ni. Banyak. Tapi nak senang itulah. Nak senang, kita settlekan yang ini dulu. Fakir miskin dengan yang ini. Yang macam kepala ekor semua tu kita offer dulu kat dia. Kalau dia tak nak, barulah pada ketua kumpulan ini, rujuk dengan pengurus besar, ini yang korban tak nak ambil. Kaki tak nak ambil, itu tak nak ambil ni. Benda-benda yang pelik-pelik itulah. Barulah. Biasa saya buatnya tu. Memang tak akan hilang. Sampai habis korban ada ekor dengan kepala. Kalau tak sebelum-sebelum ni, kepala dah hilang, ekor dah hilang. Semua kena curi. Sebab tu tujuan kita buat macam ni, supaya orang lain yang tak terlibat dengan sukarelawan ni tak campur. Kadang-kadang yang curi bukan kita, petugas. Tapi orang luar yang datang, yang tumpang tuik jadi petugas. Sebab tu tuan-tuan kena tegas sikit lah. Sebab benda amanah kan. Jadi insyaAllah, kalau buat macam ni saya rasa tak ada dah orang komplain tak dapat daging dan sebagainya, insyaAllah lah. Kalau kita bagi pembagian terasa, ini dah tak lawan. Betul. Asal kurang, dia boleh jadi pilihan jadi kilo. Kalau dia banyak, dia jadi kurang lah. Kilo berapa dia dapat. Kalau asal dia ramai. Asal dia ramai, tak cukup. Kita kurangkan lagi. Dia sebenarnya ikut ni je lah. Kira matematik ikut ni lah. Ikut ni je. Senang. Timbang nak senang saya ingat ambil sekilo lah. Kalau 800 gram ni. Satu lagi tuan-tuan, saya ingatkan tuan-tuan ya. Yang tukang lapah daging. Tolong.
Masa lepas daging nak timbang tu, tolong tengok-tengokkan. Seimbangkan, jangan main taram je. Sebab apa, kadang-kadang dapat separuh daging, separuh otot. Ataupun separuh dia punya apa yang tak boleh makan tu apa? Lemak. Ini amanah tuan-tuan. Kalau boleh lah, jangan main taram je, jadi main timbang je. Kalau boleh yang otot tak boleh makan tu dengan yang lemak tu, buang tak apalah, asingkan lah, jangan bagi. Kalau boleh, kadang-kadang yang mula-mula okey, timbang dulu dapat daging, yang ujung-ujung semua 1/3 je daging otot. Ini pun masalah juga. Ini amanah pada yang tukang potong daging untuk timbang. Ibu-ibu kot, ya, ibu-ibu yang tukang timbang lah. Kena tengok-tengok juga lah. Dagun tetel macam mana? Itu tak apalah sebab itu yang kita buang lemak kan. Itu tak apa. Itu kita masukkan ke hadiah lah. Masukkan ke hadiah. Sebab itu orang tak makan, karena makan otot. Lemak tak orang tak makan. Satu lagi tuan-tuan ya. Ingat daging korban ni kalau ikut kajian dan juga ikut Jabatan Veteriner, daging merah ni sebenarnya tak cantik kalau kita terus makan. Yang paling cantik lepas 3 hari. Tapi kita seronok daging fresh kan. Kita terus makan. Sebab apa? Sebab daging merah ni dia punya mikroorganisma dalam tu masih hidup. Kalau ikut yang saya belajar itu tadi, kata kurang-kurang 2 minggu simpan dekat peti beku, baru sesuai. Sebab dia dah mati betul-betul di organisma. Sebab lembu ni bila kita sembelih 60% darah keluar. Tinggal 40%, 30% mungkin tertinggal kat dalam. Jadi itu untuk mengelakkan mungkin boleh menjadikan mudarat, terutama yang ada 3 serangkai lah. Tapi kita mesti nak ngesop kan. Kalau tahun tu tak ada ngesop, tahun depan sukarelawan tak ada, hilang. Terpulanglah pada tuan-tuan. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, yang akikah tu kena asingkan, bagi semua pada dia. Tak boleh, sebab dia dah akikah tak masuk dalam, contoh ya, mana tadi pen aku? Contoh dapat daging 90 tadi kan? 90. Mana yang apa? Yang akikah 2 bahagian. Mana yang daripada 90 ni, tolak yang tu untuk akikah. Yang ini baru ke sini, yang ini baru dibagi pada 7. Tak, sebab ini akikah. Akikah dia kena bagi dia semua sebab dia tak ada bagi-bagi 1/3 ni. Yang ini tadi, yang contoh ni, yang sini baru bagi pada 3 yang ini. Bukan bagi 7, bagi 1/3 yang ini. Faham tak? Timbang keseluruhan, contoh dapat berapa nak senang nak bagi-bagi? 70, okey. 70 ya. Dapat 70 kilo. Okey. Yang bagi 3, bukan bagi 3. Yang sini 5 orang kan? 5. Yang ni sini, yang sini 2. Gitulah. Timbang, lepas tu bagilah. Berapa kilo tu jadinya? 50-20. Macam itulah. Yang ini bagi semua kat dia. Balance-nya ni barulah bagi 1/3, 1/3. Sebab pernah berlaku tuan-tuan ya. Dia masuk akikah kat surau. Dengan tujuan daging akikah dia nak bawa balik, nak masak, nak buat kenduri. Sekalinya, ini kita surau dah akan bagi-bagi semua rata satu kampung. Kebil yang akikah tu. Dia tahu, dia buat akikah sunatnya dimasak untuk buat makan kan. Dia nak ambil lah bahagian dia. Tapi yang datang kuasa surau ni, yang buat korban, tak. Ini kita semua akan bagi rata satu kampung. Pening lah dia. Tak jadi nak buat kenduri tuan-tuan. Akikah kena bagi semua. Tak masuk yang ini. Tak masuk yang bagi 1/3 tak masuk. Dia bagi dia dulu, baru lebihnya, baru kita buat. Itu dia kaedah dia lah, sifir matematik dia. Okey, clear ya? Ada ni campur akikah tak ada?
Lepas tu ada seekor kambing kan, dia sembelih gitu-gitu je kan, sedekah je kan, 2. Tu tak apalah, itu tuan-tuan makan lah. Tu tak masalah, tak ada isu yang itu. Satu lagi bab korban yang Datuk Mufti bagi tahu, seekor unta lebih baik daripada seekor lembu. Seekor lembu lebih baik daripada seekor kambing. Tapi seekor kambing lebih baik dari 7 bahagian lembu. Jadi kalau tuan-tuan ada orang tiba-tiba nak masuk korban, tak cukup kan, suruhkan dia, ambil kambing lah seekor. Tapi mungkin lebih sikit kot, 1,200 kan paling kurang. Kalau 800 tambah lagi sikit. Kalau nak memang dah cukup, kalau nak juga suruh ambil kambing. Begitu, kambing seekor lebih baik daripada 7 bahagian lembu. Sebab apa? Darah dia fully dia punya. Kalau yang tadi darah lembu tu 7 orang punya kongsi. Satu leher ya dia kongsi 7, jadi satu leher dia je. Dia pun saranan lah. Kalau akan datang tuan-tuan, tahun depan galakkan. Buat kambing. Seekor, satu seekor. Meriah kambing tuan-tuan. Dapat kaki 4 kan. Kepalanya satu. Kari kepala kambing sedap. Okey, untuk petugas yang ini clear ya. Untuk petugas, lembu nanti saya dipahamkan akan ditambat di garaj. Saya cadangkan nanti bila orang hantar lembu, hantar ke situ tambat jarak leher dengan tiang tu jangan jauh-jauh. Supaya mudah nanti tuan-tuan masa nak menumbang. Sebab apa? Lembu ni kita pasung kepala dulu. Bila dah pasung kepala, baru kita mudah nak tumbangkan untuk tumbangkan kaki. Sebab itulah cantiklah masjid buat kat garaj. Sebab apa? Kekuatan lembu ni pada kuku dia. Dan kuku dia, kekuatan dia pada tanah. Kalau dekat tanah, memang payahlah. Memang payah. Sebab itulah pada beberapa tahun yang lepas, saya tahun 2019, saya terlibat menyembelih lembu korban di kawasan sini jugalah, berpuluh-puluh ekor jugalah. Jadi itulah, bila tak ditentukan petugas macam ini, kerjanya merebah je, rebah tinggal. Semua buka sini, kumpul-kumpul. Lah lembu tu sampai 5 ekor, terbiar je. Tak ada siapa nak lapah. Sebab tak ada yang bertanggungjawab. Nanti tiap-tiap satu bulan ni ada ketua dia, dia tahu siapa tim dia. Dan nanti tolong susun, tiap-tiap tim ni mesti ada yang pakar. Jangan tim ni tiba-tiba semua tak pernah melapah. Payah ni. Nanti dia tak siap-siap. Semua tak tahu berlapah. Mesti ada. Tengok nanti bila kumpulan dia bagi-bagi tengok. Siapa yang pandai melapah, kurang-kurang kat sini ada 3 orang. Kalau bab motong-motong ni ibu-ibu tak masalah lah, biasalah kan. Bab tulang menulang, walaupun tulang menulang ada mesin 3 ustaz dia. Settlekan satu lembu dulu. Satu lembu ni settle, ambil tu kumpulkan kat tempat lembu dia balik. Supaya tak tercampur dengan tulang-tulang lain. Kita nak raikannya ni, dia dapat bahagian dia, bukan dapat bahagian orang lain. Kecuali hadiah tak masalah. Dan kaedah tumbangkan lembu ni sebenarnya senang kalau tahu. Kalau tak tahu memang payahlah. Dan jangan sibuk ya, tim ni sibuk dengan lembu orang lain, lembu lain, dia gairah nak tumbangkan. Dan yang paling penting ketaatan, kepatuhan kepada ketua kumpulan. Kalau tak patuh, tak taat, ikut suka dia lah. Kita elakkan lembu tu sampai luka dan sebagainya ketika proses nak tumbangkan. Tukang sembelih berapa orang Ustaz? 3. InsyaAllah 3 tu boleh. Tapi tuan-tuan ingatkan tukang sembelih mesti ada backup tukang sembelih. Sebab kadang-kadang maklumlah kan kemalangan boleh berlaku. Dan saya ingatkan Ustaz ya, wajibkan yang terlibat masa aktiviti pisau memisau ni kalau boleh pakai boots lah untuk keselamatan. Boots. Tempat saya wajibkan. Siapa pakai slipper saya halau balik. Sebab banyak berlaku dah, pisau terjatuh kena ibu jari terbelah. Saya sendiri pakai boot pun pernah terbelah. Sebab yang pegang kepala tu tak fit, goyang-goyang pisau saya tadah dekat boot saya. Alhamdulillah kena boot dia, kalau kena kaki. Dan saya sendiri pernah potong tangan kawan 5 jahit. Pegang kepala tak power. Sebab tu tadi yang jagal lah, kata orang Jawa jagal kan. Yang pegang kepala ni kena power. Kena power. Bila dia seorang terlepas, yang lain semua lepas. Habislah. Ngam-ngam saya tarik, kena kat jari dia. Pisau pula, jenis pisau yang letak kat leher, tarik sekali dah. Bayangkan tuan-tuan. Saya punya pisau, kalau letak kat leher, saya tarik sekali, clear.
tak perlu nak ulang-ulang dah. Sebab tu yang tukang sembelih pastikan pisau mesti tajam. Dan standby 2 pisau sekurang-kurangnya. Kalau pisau tu patah ke apa ke, campak, ambil pisau satu lagi. Dan ingatkan pada penyembelih kalau boleh ada skabet yang putih tu, letak pisau. Kalau letak kat sarung, masa nak sembelih sibuk, pegang sarung aku. Ataupun lepas sembelih, pegang pisau, orang jalan-jalan terkena. Lepas sembelih terus masuk dalam tu. Kalau saya wajibkan pakai benda tu, letak dalam plastik yang putih tu. Bukan sarung dia. Kadang-kadang sarung tu macam saya punya sarung, tanduk, kerbau balau. Kalau terpijak, hancur, nangis. Sebab tu sarung tu saya letak dalam kereta, saya guna yang skabet yang putih tu, letak kat situ. Kena darah kena apa tak masalah. Tapi kalau sarung yang tu kalau kena darah dalam tu, kulat nanti. Pengasah kena bawa. Kalau masjid ada pengasah yang khas Victorinox yang 120 tu lagi cantik lah. Biasanya saya tukang sembelih, lepas sembelih saya relax, tak buat apa kan, saya pusing. Siapa pisau nak asah, saya oper. Asah. Pisau nak asah. Dan kalau boleh tuan-tuan, yang sukarelawan ni, kalau boleh haramkan pakai pisau yang patah-patah tu. Sebab bahaya, bila dia dah tumpul, dia patahkan, mana-mana dah dia campak. Nanti orang terpijak lah apalah. Belilah pisau yang betul-betul untuk melapah, untuk memudahkan kerja. Tak mahal pun, paling murah pun RM65 je. Belilah Victorinox ke, Pirgi ke, Swibo ke, Cap Garpu ke. Kalau tak pun masjid beli 5 set. Khas. Lepas guna pulangkan balik ke masjid. Pisau sembelih, pisau lapar. Ingat tali pun kena sedia yang banyak. Jangan sampai waktu tu. Satu lagi saya naikkan tuan-tuan. Sebab ni nak sembelih, lembu rapat-rapat. Yang dilarang, asah pisau depan lembu. Yang dilarang, jangan sampai lembu nampak kita sembelih lembu yang tersebut. Masjid saya beli tirai plastik yang jalur-jalur tu kan. Masa kita sembelih yang itu, kita tutup. Lembu lain tak nampak. Lembu ni ada perasaan, cuma tak ada pemikiran. Dia ada rasa sakit, dia ada rasa sedih, dia ada rasa marah. Sebab tu padahal kan lembu naik minyak. Dia ada rasa nak kahwin, dia ada rasa lapar. Tapi dia tak boleh fikir. Sebab tu, ini ihsan dalam sembelihan, kena tutup, jangan bagi nampak. Tirai, dekat-dekat tu, plastik. 2 orang lah pegang. Dah sembelih, dah tenang, tutup. Kalau tak pun, rebahkan semua sekali, 6 ekor kan? Rebahkan sekali, dah rebah, baru sembelih serentak. Boleh juga. Sebab masing-masing ada tim kan, tapi kalau gabut. Tempat rapat tu. Lagi ada apa yang perlu dikongsikan? Dan sebelum sembelih, lembu dah letak kat situ. Confirm ada najis dia kat lantai. Cuci dulu. Sebelum sembelih cuci dulu. Bagi bersih cuci, baru sembelih. Untuk elakkan najis-najis. Sebab ni daging nak dimakan. Ya, daging nak dimakan. Ada lagi Ustaz yang saya belum sebut? Ya. Baik, melapah kalau boleh 4 orang je lah, 1 kaki seorang. Walaupun dia ramai, tapi satu jangan tamak tuan-tuan, nak lapah sampai habis. Agak-agak penat, berhentilah minum kopi lagi kan, orang lain pula gila-gila. Ramai kan 10 kan? 10 saya, satu tim. Jangan mentang-mentang pisau kau tajam, dan jangan melapah guna pisau lebih daripada 6 inci. 5 inci cukup lah, 6 inci cukup. Ini ada yang bawa sampai 12 inci punya barang. Apa tu lah? Tertikam orang lah. Tertikam orang. Faham ya? Sebab tu, yang nak tukang lapah, jangan bawa pisau panjang-panjang. Pisau yang 6 inci atau 5 inci cukup untuk melapah. Ya. Kita ambil yang mudah. Kita siap-siap terus timbang sekilo-sekilo je. Kalau kita nak timbang seko-seko, letih. Kecuali kita ada timbang yang heavy duty lah, kita gantung, kita timbang. Yang paling senang terus
ambil daging tu sekilo, nanti kita dapat berapa bungkus. Dia asingkan sendi-sendi dia. Ya. Ya. Dia orang lelaki, tim lelaki, lepas disembelih, sini tak gantung kan? Tak gantung, dia lapah kulit, semua lapah kulit, dia akan potong 4, dia akan gantung. Masa gantung itulah dia keluarkan dia punya daging. Daging inilah dia akan bagi pada tim muslimat yang akan timbang. Lepas tu tulang yang tinggal tu dia akan hantar pada tim tulang. Faham ya? Sebab nanti lepas dipotong 4, digantung. Masa gantung ni lah kita akan keluarkan dia punya daging. Keluar daging, hantar kat tim perempuan untuk timbang, potong kecil-kecil. Yang itulah tadi saya nasihatkan, janganlah bagi 1 kilo tu separuh tu lemak atau separuh otot. Agak-agak lah. Tu boleh lah gitu. Bagi agak-agak lah. Benda ni benda subjektif kan. Tapi jangan sampai kadang-kadang 1/3 tu daging, yang lain baru otot dan tu. Kesianlah yang dapatnya tu, dapat sekilo juga. Tapi yang daging cuma 1/3, yang 3/4 otot dengan tu. Tak sedap lah. Kebijaksanaan lah yang nak timbang. Ini tak boleh makan, ni tak boleh makan. Ni Ya. Kebiasaannya saya buatnya itu. Sebab kalau nak bagi semua, memang dia benda kecil kan. Bagilah sikit-sikit. Kalau kita longgok memang nampak banyak. Itu yang geram petugas kan. Kalau kita dah potong-potong, kita campak, sikit-sikit, hilanglah benda tu. Jadi tak dapat adil sepenuhnya, memang kita tak akan boleh adil. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk memuaskan hati semua pihak. Jadi kalau seorang yang dapat hati, yang lain tak dapat, petugas yang dapat hati, yang lain tak dapat, makan hati. Yang elok ya, termasuk juga Eko. Eko kan. Eko kalau saya bagi pada yang korban. Saya tak bagi orang lain. Potonglah agak-agak. Kalau yang besar tu pendek sikit, yang panjang bagi untuk yang 7 bahagian. Kami memang buat macam itu. Eko. Kaki kami offer. Pasal kaki ada 4, yang korban 7. Offer dulu kat yang korban. Nak tak nak ni kaki. Kalau kita tak nak, nanti petugas lah. Petugas yang akan agihkan macam mana. Kalau dia tak nak, kepala offer juga. Pada yang korban. Kalau dia tak nak, barulah. Pulanglah pada masjid. Nak bagi siapa? Seelok-eloknya. Sebab tu sebelum korban, clearkan benda ni. Sebelum korban. Jangan masa korban. Kalau korban tak sempat nak cari orangnya. Ini ada masa lagi ni. Biar kita lebihkan orang yang korban. Sebab ni korban dia. Contoh kepala kan. Sekarang ni lah masanya. Lembu A. Kita tanya kat dia dulu. Ini ada kepala 1, kaki ada 4. Ekor tak masalah. Kita cincang-cincang. Hati tak masalah. Yang ini ni. Sebab kaki ada peminatnya. Termasuk aku lah. Aku minat kaki juga. Mengerjakannya memang setengah mati. Ada kaedah tu lah. Ada orang bakar. Kalau saya siram air panas kikis, nanti putih je keluar. Yang allergic tengok putih ni, dia dah terbayang benda lain. Kaki tu kan, putih je, siram air panas kita kikis. Kalau berjalan, tapi sedap tuan-tuan. Assalamualaikum. Dia ada tak ukuran untuk sebersih mana atau masih ada? Seeloknya sebersih mungkin lah. Seeloknya. Tapi selagi ada daging kita bersihkan. Sebab tapi lah semampu kita lah. Ikut semampu kita. Tapi jangan mengelat. Kadang-kadang orang mengelat. Lebih-lebih lagi kalau tahu nak buat sup, memang dia mengelat lah. Tapi mungkin ada yang nak buat sup kan. Tanya.
Antara 6 ekor ni tanya. Kini dapat lembu kerajaan negeri? Dapat? Tak dapat, okey. Tanya. Masjid cadang nak buat sup. Tanya dia. Tanya. Sebab tu perlu pada akad. Bila dia kata halalan thayyiban. Allah. Tak masalah. Yang kita ni tak tanya. Tak tanya. Yang sana hatinya merengkel. Yang sini merengkel tak merengkel. Kecil hati yang tukang korban. Aku tak dapat tulang. Aku buat korban tak dapat tulang. Masjid sana dapat. Seeloknya sebab daging. Tulang ni benda yang kedua. Tapi oleh kerana uruf masyarakat Malaysia. Tulang ni gearbox ni benda yang bernilai. So kadang-kadang kalau orang meniaga memang banyakkan daging kat tulang. Kalau timbang sekilo tulang tu tak ada tulang kalau tak ada daging semua orang tak nak. Jadi pandai-pandailah tuan berikhtiar usaha mampu mungkin kalau boleh keluarkan daging. Kalau ni tak mampu dah banyak ni je. Itulah. Ya. Semampunya. Cuma jangan mengelat dah. Dia dalam kita tahu dalam hati mengelat. Sebab kata utamakan daging dulu. Utamakan daging dulu untuk dikeluarkan. Semampu mungkin lah. Ya. Kecuali kalau kita suka makan sup tulang, ini sebab tu benda ni kalau benda ni dia buat sendiri, tuan korban buat sendiri, itu pulang pada dia lah kan. Sebab kita buatkan korban orang, itu yang dia akan lain sikit. Ada lagi tuan-tuan yang perlu dijelaskan? Ya, sila tuan. Sini, duduk depan. Kawan-kawan tak nampak. Waalaikumsalam. Boleh? Masa nak masuk korban tu, buat syarat je tu. Dia setuju, dia tanda tangan, clear. Senang. Sebab tu saya kata tadi, di awal-awal. Contoh, saya patah baliklah ke awal-awal. Kita contoh nak buat korban lembu seekor harga 6,000. Jadi kalau 6,000 bagi 7 berapa? Saya matematik lambat sikit. 6,000 kalau bagi 7. Berapa seorang berapa? 8,500. 8,000. 6,000 kalau harga. Letaklah lembu harga 7,000 lah sedang. Jadi satu bahagian 1,000. Itu harga lembu je. Belum wang pengurusan. Wang pengurusan lain cerita. Itu mungkin pengurusan 300. Atau 500, jadi 7,500. 500 itu tak kacau. Kita nak target beli lembu yang harga 7,000. Kita dah bagi tahu peserta ni, kita nak beli harga 7,000. Tiba-tiba, sampai masa nak beli lembu, yang harga 7,000 tak ada. Yang ada harga lembu 8,000. Kat sinilah kena clear dengan yang korban. Seandainya tak dapat harga lembu yang 7,000, harga lebih mahal, peserta kena top up untuk cukupkan seekor lembu. Kalau tak nanti tak dapatlah lembu. Ataupun kita target nak beli lembu yang harga 7,000, tiba-tiba lembunya cuma harga 6,000. Ada balance 1,000. Ini pun kena clear. Bagi tahu balik ke peserta. Kalau cuma dapat harga 6,000, yang 1,000 ni macam mana? Nak sedekah ke masjid ke, nak sedekah Pak Imam ke, nak sedekah pesembelih ke, atau macam mana? Tak boleh diam-diam.
Baik, kalau dah awal-awal begitu, senanglah. Kalau awal masa nak join korban ni, masa nak bayar, bagi tahu. Semua serah kat masjid, masjid uruskan. Kepala lembu ekor ke siapa, serah kat masjid. Kalau dia setuju, dia ikutlah. Kalau tak setuju, dia tak ikut, pulang pada dia. Tapi yang penting masa nak ikut tu dah kita bagi tahu. Jangan dia dah bayar baru kita bagi tahu. Macam perjanjian kan. Kita pergi perjanjian, beli kereta kan. Sign, dia tak tahu, tak baca pun apa. Tapi bila-bila kena tindakan daripada pihak yang bagi pinjaman, kita komplain. Mana boleh macam ni? Kau dulu dah sign, dah setuju. Ini yang Datuk Mufti bagi tahu. Main sign, kena bagi tahu. Nak korban masjid, ajukan korban. Oleh kerana 7 bahagian untuk mengelakkan persengketaan seekor, satu kepala dan empat kaki. Tuan-tuan setuju serah pada masjid untuk macam mana nak buat. Perut, kepala dan juga ekor. Kepala dan juga ekor, itulah whatever lah yang benda-benda tu. Kalau dia setuju, dia sign, selesai masalah. Itu perlunya akad. Sebab kita nak beli barang ni, termasuk harga tadi. Kalau kita janji nak beli harga lembu 7,000, kena cari yang 7,000. Kalau tak dapat, peserta kena top up. Takkan masjid nak top up. Kalau lembu yang harga kurang, yang 1,000 tu takkan tuan-tuan nak diam-diam. Sebab akadnya 7,000. Jadi kita tanya balik, nak pulangkan ke, nak sedekah ke, nak apa. Supaya clear, sebab benda ni ibadah. Dia ada terlibat akad, wakalah dan sebagainya tu. Kena clear. Kalau tadi tuan bagi tahu, awal-awal kita dah bagi persetujuan macam itu, settle lah, tak adalah isu kepala, ekor, kaki. Saya tadi bagi tahu secara yang umum, seandainya benda ni tidak dibuat. Sebab tu dari awal-awal kena bagi tahu. Clear. Okey, masjid ni macam tu. Okey, peserta faham. Kalau peserta faham, tak adalah isu. Masuk kulit dan sebagainya kan. Sebab ada peminat kulit, dan peminat itu, peminat ini. Jadi senanglah masjid, pulanglah pandai-pandai masjid lah macam mana nak uruskan benda-benda tu, kepala dan sebagainya. Cuma jangan diniatkan upah lah benda-benda tu, bukan niat upah. Niat sedekah ataupun hadiah. Sebab kalau ikut asalnya, semua bahagian tu adalah milik kepada yang buat korban. Sebab masjid buat syaratnya tu. Kalau dia tak setuju, buat sendirilah, jangan ikut masjid punya. Faham ya tuan-tuan? Clear ya? Ni nak kena fahamkan ni. Tuan-tuan yang datang hari ni adalah sebagai da'i, pendakwah yang akan terangkan pada masyarakat nanti. Kalau dia tak dapat sebab penduduk ada 700. Daging cuma dapat 600. Mana yang 100 orang ni tak dapatlah daging. Nak buat macam mana kan? Itu takdir dia lah. Nak dapat tak dapat. Cuma utamakanlah, kalau boleh utamakan yang fakir miskin tu wajib dapat dulu. Kalau fakir miskin kata banyak sangat 3 kilo, dia nak 1 kilo, yang lebih macam mana ni tuan? Sedekah. Tak apalah, masjid lah. Masjid lah uruskan, nak bersedekah kat siapa. Bagi yang 100 tak dapat tadi. Clear ya? Sebab benda ni ta'abudi. Ibadah. Perlu kita urus dengan baik, mula hingga selesai. Jadi kalau petugas-petugas faham, nanti masa pelaksanaan, petugas-petugas tahu, ni part aku ni. Kalau dia punya dah siap, dia relax lah. Kalau dia nak bantu yang lain, sebab tu nanti pembahagian perkumpulan, pastikan tiap-tiap bahagian tu ada yang pakar itu, pakar ini, pakar itu, pakar ini. Terutama bab menumbang. Ya. Bab menumbang. Dan satu lagi saya ingatkan tuan-tuan, ihsan dalam sembelihan korban ni, kalau boleh janganlah sampai diletak kayu beluti. Kaki pun ikat 3 cukup. Jangan ikat semua. Ikat 3. Yang belakang tu ikat 1 je. Sebenarnya kalau ikat depan 1, ikat belakang 1 pun dah memadai. Yang penting kuat ikat. Satu lagi kaedah mengikat tuan-tuan ya. Jangan kita belagak, guna kekuatan diri. Itu saya selalu ingatkan. Sebab lembu ni kadang-kadang luar biasa kekuatan dia. Kita rasa kita kuat, kita pegang tali ya, tanpa kita pasung tali itu dekat tiang dan mana-mana. Kalau boleh, pasung kat tiang, lepas pasung kat tiang baru kita pegang tali untuk break. Tali ini kalau ada terlilit dia akan break. Ya, bila tak tegang, sang sana tarik, yang dari lembu tarik, yang jaga break dia akan tarik juga, dia akan break. Jangan guna kekuatan sebab saya sembelih, dia ingat dia kuat, dia guna kekuatan tangan. Kepala dia tak ikat. Last bila kena kisau, leher dia terlipat, susah nak sembelih, melekat. Pastikan teganglah. Kalau atas simen ni kalau tuan-tuan boleh gantung lagi baik. Kalau tak boleh gantung, dongakkan. Jadi kaedah sembelihan ada 2, tarik dari bawah ke atas, satu lagi dari atas. Saya ada bawa
radio, tapi hari ini katanya tak ada tunjuk cara sembelih kan. Yang pegang kepala tu kena power betul. Dan saya galakkan tuan-tuan yang tukang sembelih ataupun tukang pegang kepala, belilah sarung tangan yang anti pisau untuk mengelakkan kena pisau dan sebagainya. Okey, tanya kepada mereka-mereka yang meminati kepala lembu. Contoh, okey, lembu nombor 1, siapa nak angkat tangan? 5 orang depan. Okey, lembu ada 1. Kalau saya bagi dia, yang lain merajuk. Bagi dia merajuk. Buatlah undi. Undi lah, letak kertas. 5 orang. Yang lain kosongkan, jangan tulis apa-apa. 1 tu pangkah X. Gulung campak. Dia sendiri pilih. Itulah tadi. Okey, serah pada masjid. Sekarang ni dalam ramai-ramai ni mesti ada yang minat kepala lembu. Saya kata okey, lembu nombor 1 ini contoh saya offer kat petugas lah. Okey, petugas kumpulan 1 lembu. Sekarang ni tuan lembu tak nak ambil kepala. Siapa nak kepala? 3 orang angkat tangan. Tanya petugas ataupun siapa-siapalah yang berminat. Kalau berminat, kalau 5 orang, buat undi lah. 5, dalam 5 orang tu bagi 5 gulung kertas, tapi 1 ada tanda. Siapa dapat tu dia punya lah. Itu cara nak lebih adil. Kalau kita tunjuk orang tu susah nak tu. Sebab memang ada peminat kepala ni. Tapi otak dia sedap, lidah dia sedap, kan? Itu adil. Boleh. Sebab saya kata, kita offer pada siapa-siapa yang nak. Siapa-siapa, termasuk petugas. Kalau ada fakir miskin nak, kalau fakir miskin ada seorang yang dia nak, bagilah dia. Kan? Bagilah dia. Kita nak kepala, kita belilah. Kita proton brewe kita boleh beli, takkan kepala lembu tak boleh beli. Ataupun tahun depan buat korban kita, tempah awal-awal, aku nak kepalanya. Ataupun nak senang lagi, ambil kambing lah. Ya, Amin, sila. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Perut usus memang sedap lah kalau masak apa semua kan, boleh dimakan. Tapi pihak pengurusan mungkin tak berkemampuan untuk proses perut dan usus tu. Adakah dibenarkan untuk buang? Ataupun kena juga proses dan bagi kepada yang betul? Dia benda-benda tu ada peminatnya. Kalau ada yang minat, dia nak, kita bagi je. Kalau tak ada, baru dia memang minat, tapi proses tak minat. Dia orang nak proses perut, usus semua kan. Tak ada orang nak proses. Tapi bila dah proses, ramai minat. Masjid saya, lembu ni, tak ada siapa nak perut. Siapa nak? Saya nak. Kau ambil, proses sendiri. Tak ada kita nak proses kan, tak ada. Tak ada. Siapa nak, dia proses sendiri. Kalau buang, tanam. Syarat dia tanam, jangan buang kat tong sampah. Tanam. Kalau tak ada satu pernah juga, tanam. Jangan ditebiar kat tong sampah, nanti dia makan binatang, anjing dan sebagainya. Tanam. Itu kaedah dia. Lupuskan cara tanam. Kalau tak ada satu pernah, dan masjid saya kebanyakannya memang ada peminat. Datang bawa gerabak. Kita offer dulu. Kadang-kadang yang korban pun nak juga perut. Kalau nak ambil, tapi bawa sekali dengan najis-najisnya. Sebab macam sini, tak ada tempat nak lupuskan najis kan. Macam tempat saya sebab ada septic tank. Saya nak. Orang ramai yang nak. Sebab apa? Dia tahu kat situ ada septic tank, ada air. Dia boleh proses kat situ. Silakan. Yang penting nanti bersih. Kalau kat sini tak ada. Nanti najis dia. Kalau kau nak, kau bawa balik. Jangan proses kat sini. Gitu cara. Kata ni kotor, siapa tak tanggungjawab? Diproses kat ni, ditinggalkan najis kat sini, tinggalkan kat longkang, 3-4 hari kita nak datang masjid pun. Kalau dia nak, suruh bawa balik, jangan proses kat sini.
Sebab sini tak ada tempat nak proses. Kan? Pergi ke longkang, memang ke longkang turun ke bawah. Dah yang kat bawah nanti komplain. Najis dari atas, pergi ke bawah. Sebab ada satu masjid macam itu, dia buang ke parit, sampai satu kalbet sekat kat situ. Dah, orang kat situ semua komplain, busuk seminggu. Tanam, terbaik tanam. Terbaik tanam. Kalau dia nak, bawa balik. Itu cara dia. Pembagian tugas Ustaz, kalau boleh clearkan hari ini saya ingat. Tengok kumpulan-kumpulan tu, cukup tak kekuatan dia. Sebab nanti sampai tarikh kejadian, kalau kita nak berkumpul lagi payah ni. Terus terang saya cakap, masjid saya pun saya buat 2 kali tak limat. Sebab kalau nak kumpul sekali lagi memang payah. Dengan kenduri lah, dengan itulah, dengan inilah. Bila sampai kejadian, dia buat hal dia sendiri. Tak ikut arahan. Itu yang kelang kabut tu. Siapa yang nak pakar pegang kepala siapa, pakar pegang kaki sana. Tuan-tuan kalau nak rebahkan lembu, ramai orang buat apa? Baling tali kan? Baling tali sentap. Itu leceh. Sama ada satu buat kaedah macam nak jerut ulas sawa. Ada batang tu, hulurkan. Satu lagi baling yang ke bawah, sana baling ke atas, ikat kat pinggang dia. Kalau ikat kat pinggang dia, kelemahan dia kat situ, senang nak tumbangkan. Tapi nombor satu, leher kena rapat dulu dengan tiang. Macam tiang sini tu kan. Kalau nak cantik lagi tu letak cincin apa? Macam tempat tu lah, tempat ikat lembu tu. Tiang tu kan, letak cincin ni. Supaya tali lembu tu kat situ je. Kalau nak cantik, sempat lagi kalau nak welding tu. Kalau nak buat lah. Ataupun tuan-tuan bolehlah datang masjid saya, Masjid Jami' Sungai Burung. Kalau nak melawat tengok lah. Kalau nak tengok boleh, tak masalah. Kalau nak buat sempat lagi. Sebab apa? Kalau leher lembu ni tergantung, tegang, senang kita nak sembelih. Sebab apa lembu ni tuan-tuan? Sebab tu saya galakkan pisau yang sangat tajam. Kerana sembelih ni sakit. Tapi seandainya kita sekali tarik terus putus, bila urat darah ni wajah dain yang pergi ke otak dan pergi ke jantung, putus, ikut kajian, dia dah tak rasa sakit. Sebab tu yang jenis gergaji kan. Sakit. Kali sakit lah bodoh. Dia cakap, kita tak faham. Sakit lah bodoh, dia kata. Sakit tuan-tuan. Sebab tu yang menggelupur. Bila menggelupur tu yang sembelih kena tendang tercampak, pisau tercampak kat Johor, imam meninggal kan. Kena kat sini, pendarahan sampai hospital meninggal. Sebab tu, pisau hati-hati. Saya sendiri pernah potong tangan kawan. Sebab tu kena yang pakar betul lah, yang pegang tu. Yang kelupur lah. Saya menyembelih berdasarkan orang yang pegang. Tapi kalau saya buat sistem ni, saya confident sebab kita dah kena jerut, tak boleh buat apa dah. Tinggal kaki je, kaki belakang satu, kaki depan satu cukup dah. Lepas sembelih, cepat-cepat lepaskan. Biar dia meronta dengan baik, keluar darah. Satu lagi, kalau kita potong dah putus, tiba-tiba urat darah ni tak keluar darah. Tukang sembelih sebab tu kena standby. Satu lagi pisau kecil. Pisau panjang, pisau kecil. Yang sumbat tu potong supaya darah cepat keluar. Sebab tu kadang-kadang kenapa lembu hanyir, lembu tu kan sebab masalah tu lah, darah tak habis keluar. Darah keluar. Itu tukang sembelih tahulah. Tukang sembelih tahu insya-Allah. Sini ustaz sembelih ni. Insya-Allah. Itu hari dah khusus kan. Tauliah sembelih ada, tauliah sembelih. Ada, kad tu ada kan? Belum dapat. Itu hari tak ikut. Sebab sembelih ni ialah pengalaman macam mana sekalipun dia akan ada ujian. Pengalaman saya lah. Dia akan ada ujian. Satu lagi saya sebut tadi, pastikan mam ya. Kalau dah jadi tukang sembelih itu berkorbanlah 2-3 ribu untuk beli pisau. Bagi sagu hati tukang sembelih apa? 100 ekor lembu, 50. Bagilah 100 kalau dia punya pisau Victorinox. Saya hari ni tak bawa koleksi parang saya. Kalau bawa, tuan-tuan boleh beli sebiji motor. Bukan apa, minat. Macam orang mancing lah kan. Mancingnya tidak, beli je. Mancing pun kadang-kadang tak bawa balik ikan pun, tapi beli je. Tapi saya alhamdulillah, saya beli tu sebab saya nak sunnah menyembelih yang sunnah ialah yang cepat, segera. Supaya lembu tak tersiksa, tak sakit. Nanti kalau nak belajar ikat lembu pun kita bolehlah praktik. Ada tali tak Bapak Imam? Ustaz ada bawa tali? Ada. Nanti praktik kat kaki meja tu pun boleh, kaki kerusi pun boleh.
Sebab kebanyakan saya tengok nak rebahkan lembu, itulah dicampak, ditarik, campak. Hampir bila nak dapat macam tu? Tapi insyaAllah kat sini senang. Tapi cabaran sebab rapat-rapat. Rapat-rapat. Dan saya sarankan jangan berebut-rebut nak berlawan rebah lembu. Rapat-rapat tu. Ada yang pisau kat pinggang. Kalau boleh masa nak merebah ni, jangan ada pisau pun kat badan kita. Jangan pisau. Pisau lapah kita simpan dulu. Masa nak lapah baru keluarkan. Sebab kita tak tahu kadang-kadang tercampak. Kadang ada yang selit je kat sini. Tercampak. Kena kat kawan. Kasut pastikan pakai slipper diharamkan. Satu lagi, yang tukang lapah ni elok pakai apron untuk kebersihan. Ya. Boleh Ustaz ya? Ada lagi tuan-tuan? Kalau boleh saya ingat hari ini settlekan terus kumpulan ni dah tunjuk tu tengok agak-agak seimbang tak? Dari segi umur dia, dari segi kekuatan dia, kepakaran dia. Kalau seimbang, esok tak masalah. Kalau tak nanti kalang kabut. Ya. Sebab ini pertama kali buat yang sebegini. Dan kita nak melazimkan yang terbaik, bukan melazimkan yang biasa. Kalau melazimkan yang biasa tu lah. Saya tak nak dah tengok dah, lembu disembelih ada orang tunggang atas dia, tak nak dah. Itu tak ihsan. Itu tak ihsan. Seksa dia, sakit. Kalau dia tak menghadap kiblat, kalau rasa kita nak hadapkan kiblat tu satu penyiksaan, sakitan dia, tak payah. Menghadap kiblat ni sunat je. Kalau tak dapat, tak apa. Kalau dia jatuh macam itu, jangan diseret-seret, dibusing balik kerana demi nak dapat menghadap kiblat. Ni kadang-kadang seolah-olah menghadap kiblat ni wajib. Itu tak wajib. Sunat je. Baik, ada lagi. Ibu-ibu sila. Dia kalau nak cepat serentak lah. Kalau nak cepat. Masing-masing tim, tapi macam ni saya ingat susah sikit. Macam tempat saya tu hari boleh buat. Sebab antara lembu ni kita ada sekatan. Jadi masing-masing, tapi tengok tukang sembelih jugalah. Tapi kalau boleh rebahkan semua sekali untuk mengelakkan lembu lain nampak, lembu semua menghadap ke sana, sembelih dari belakang. Yang depan tak nampak, dah rebah semua okey, bagi dia tenang dulu, relax dulu. Yang tukang sembelih pun dalam serentak, zap. Tukang sembelih 3 orang. 3 orang boleh lah, 3. Lepas tu selepas sembelih pastikan tukang sembelih cuci pisau. Jangan bawa darah tu ke lembu yang seterusnya, sebab tu darah tu dah kira najis. Kalau di industri wajib basuh. Kalau puan pergi ke industri, macam sini ada Lehong, kita pergi Ayam Mas, kami memang selalu pergi tempat tu, memang wajib basuh. Memang air pancut dia. Kalau yang sembelih kecil-kecil ni, kadang-kadang itu kita punya standard, jakim, halal, wajib basuh. Wajib basuh. Ada? Okey, baik. Saya diberi perjalanan esok tuan-tuan ya. Ini. Ada tengok kan? Dalam grup ada, baik. Kita ada lembu 1, lembu 2, lembu 3, lembu 4, lembu 5 dan lembu 6. Baik. Di situlah lembu ditambat, di situlah lembu disembelih, di situlah lembu dilapah. Faham ya? Tiang tu ada 6 kan? 5 ke 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Tiang. Tak, tiang garaj tu. 5. 5 je. 1, 2. 10. Satu tiang boleh tambah satu lembu sebetulnya. Tapi kalau takut rapat sangat, 2 tiang antara 2 tiang tu 1 je lah. Kalau gini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh sebenarnya tambat 1 tiang. Macam tempat saya punya itu, 1 tiang 1. Kalau dia dah rapat, dia takkan kacau tempat lain. Tapi ikut giliran lah, sini. Prosesnya akan diikat di situ, ditambat di situ, disembelih di situ, dilapah di situ. Dah dilapah, barulah dipotong 4, digantung, baru keluarkan dagingnya, letak kat tempat meja timbang. Jadi tuan-tuan yang bertugas kat sini, laksanakan tu. Dan pastikan sebelum disembelih, lantai itu dicuci dulu, bersih. Supaya masa kita buat proses sembelih nanti, lepas sembelih pun darah-darah tu kecuci dulu, baru lapah. Jadi prosesnya, kalau boleh serentak, 3 ekor lagi baguslah sebab 3 orang penyembelih kan. Geng ni tumbangkan ni, geng ni tumbangkan ni. 3 ekor sekali jalan. 3 orang tukang sembelih. Tak kacau punya. Aku lembu aku, kau lembu kau, kau lembu kau. Tak kacau punya.
Kalau boleh 3 lagi cantik, cepatlah prosesnya. Tapi kalau tak, satu, leceh. Dan saya ingatkan tadi, kena ada plastik penghadang untuk mengelakkan lembu yang belum sembelih melihat. Ini ihsan dalam sembelihan. Saya rasa boleh tu, masjid saya boleh. Seperti saya kecil je, 15 kali 25 je, boleh 3 ekor lembu. Ya. Lepas disembelih, dilapah, bawa untuk timbang. Lepas tu tulang-tulang tu barulah hantar ke checkpoint untuk tulang menulang. Setelah habis dikeluarkan daging dan sebagainya. Ni kalau tungkuk tugas 1, 2, 3 cukup ni. Settlekan 1 ekor lembu untuk tulang, baru next lembu lain. Tunggu giliran lah. Kalau rasa tak boleh nak serentak 3 ekor lembu, buat satu-satu. Ikut kemampuan tuan-tuan. Tapi ramai ni. Saya dulu, 1 ekor lembu, 5 orang je. Settle. Pagi mula sembelih, sebelum zuhur dah selamat dah. Dah harga dah. Ini 10 ramai ni. 10 ramai. 10 ramai. Saya ingat boleh settle. Yang penting kerjasama. Yang penting kerjasama. Jangan kacau lembu orang lain. Dia sibuk ke sana-sana, geram kan. Tapi tengok kepakaran lah. Kalau misalnya kata kumpulan tu tak mampu nak tumbang, susah sangat. Kalau ada kumpulan yang mampu, offer. Boleh saya tolong tak? Jangan masuk je. Offer. Boleh saya tolong tak? Kalau kita rasa kita mampu tolong. Benda ni walaupun kita dah harga-harga macam itu, tapi mungkin kepakaran, keberanian tidak sama. Jadi nak melancarkan perjalanan korban ni, itulah. Panduan, ini sebagai panduan. Tapi tolong-menolong kena juga. Baik, ini clear Ustaz ya. Nanti akan pasang kemah depan tu untuk timbang-menimbang dan sebagainya. Bab kupon dan sebagainya ni nanti pulang pada masjid lah kan. Saya cuma tunjuk yang ini je. Tunjuk yang ini. Proses dia begitulah. Nanti tentukan terus. Lembu 1 kumpulan siapa? Lembu 2 kumpulan siapa? Nanti tuan-tuan tengok geng tuan-tuan. Kalau saya dulu, saya kumpulkan, saya baris kat sini. Kumpulan 1 ni orangnya. Masa ni tengoklah. Macam tak boleh ni. Tak power ni. Tukar, skip. Tukar. Jadi kena buat je tuan-tuan. Tutup kat sana nanti, tak kelang kabut. Boleh ya? Kalau ada lagi sebelum saya tutup 10.30 dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ada sedikit cadangan lah sebab kawasan kita tu agak terhad dan kepakaran kita ni pun sebenarnya yang kalau kita tengok dalam kumpulan ni mungkin tidak ada kepakaran untuk nak merebahkan lembu tu. Sebab yang kepakaran tu mungkin ada di orang-orang yang tertentu yang boleh. Jadi saya nak mencadangkan di sini, kawasan kita ni kita ada lembu 1, lembu 2, lembu 3 sampai lembu 6 lah. Lembu 7 dengan 8 tu dah kita buat di pusat pembelian kan. Jadi saya mencadangkan begini, lembu 1, lembu 5, lembu 4 kan, kalau kita tengok area tu, lembu 1, lembu 5, lembu 4 tu kita rebahkan ketiga-tiga ni. Biar tiga-tiga tu rebah, sebab hak yang nak merebahkan lembu tu adalah bukan contohnya dalam kumpulan saya lah. Mungkin tak ada orang yang ada kepakaran. Kalau kita tengok umur apa dah 60, 66 lembu, tengok dia gelak je kan. Jadi kita tolong rebahkan sekali tiga-tiga tu, biar lembu tu dah lay elok dan kita akan sembelih serentak. Di mana? Di 1, 5, 6. Kemudian selesai 1, 5, 4 tu, dia akan lembu tu mati dan kita akan buat lembu 6, kita buat lembu 6, lembu 3 dan lembu 2. Jadi kita ada ruang. Jadi maknanya bila masa kita melapah tu, kita akan dapat melapah serentak. Jadi maknanya masa selepas lembu tu dah disembelih, melapah, barulah grup ni akan masuk. Jadi nampak kita buat. Itulah kalau nak cepat macam itulah. Tujuan kita buat selisih ni supaya tak rapat sangat dengan lembu yang tu. Macam kubur lah kan. Korek sini, esok dia meninggal, biasa jarang orang korek sebelahnya sebab takut berlaku kebocoran. Akan skip sana, skip sini, skip sana. Tapi ikut juga lot-lot yang telah disediakan, bukan ikut suka-suka. Jadi macam inilah, tuan-tuan ikut kemampuan tuan-tuan. Kalau rasa kumpulan tu tak mampu, kita tengoklah nanti. Mungkin ramai-ramai, ini mesti ada yang biasa tumbangkan lembu. Dan nanti saya akan ajar, sekejap lagi lah, lepas ni kita boleh tunjuk antara teknik-teknik yang mudah nak tumbangkan lembu. Mungkin kuat, tapi kemampuan, keberanian tak ada, pun tak jadi juga. Sebab tu saya kata tadi, kumpulan tu kena tengok. Kalau agak tak mampu, mintalah bantuan kumpulan lain. Mungkin ada 4-5 orang yang memang pakar. Pakar mungkin tak masalah juga. Kalau dia
ditugaskan untuk rebah aje. Lepas tu dia rebah aje. Dia pakar rebah, yang lain tak berani. Itu pun mungkin boleh dipikirkan. Kita kata orang tu subjektif lah, apa tu? Fleksibel, bukan subjektif, fleksibel. Dia tak mampu, takkan kita nak paksa juga. Walaupun kita dah, ini kumpulan ini sebagai panduan. Saya buat menjadi di masjid saya, tujuan itu apa tuan-tuan? Supaya semua orang belajar dan tahu. Tapi sebab saya orang muda-muda. Jadi kumpulan ini tahun pertama je masalah, tahun kedua, tahun ketiga. Saya tak pening kepala dah tahu dah. Dah tahu dah. Memang dia orang boleh buat. Asalnya memang tak boleh buat. Memang tak berani. Tapi kita tunjuk ajar, kita pandu. Dan kebetulan pula tempat tu memang atas simen, memang dah mudah. Bukan kat tanah. Kalau kat tanah yang pakar pun pening kepala. Sebab dia ada kaedah-kaedah. Nak tumbangkan lembu. Kena pula lembu yang pernah gimnastik. Saya pernah kena tuan-tuannya lembu gimnastik. Dia boleh buat apa, pusing. Dia buat pusing. Dah ikat kaki depan, kepala, kaki belakang dah ikat. Dia boleh buat pusing lagi. Punya ganas. Sebab apa? Sebab lembu ni tak pernah kena tali. Bila kena tali dia jadi, dia takut dan liar. Jadi itulah. Saya pulang pada tuan-tuan. Kalau rasa tak mampu, kalau ada grup 4-5 orang yang memang dia memang berani, pakar dan kuat, boleh juga. Kalau serah dia khas untuk tumbang je. Kalau yang lain, tak nak lah, tak apalah, aku tak pandai tumbang lembu pun tak apalah. Itu terpulang. Sebab tu nanti tengok pada kumpulan tu masing-masing. Dan tuan-tuan kalau yang rasa mampu, offer diri. Bukan kita nak minta jawatan. Saya ada pengalaman 6 tahun tumbangkan lembu. Offer diri. Ustaz, saya sedia untuk membantu tumbang. Silakan. Tak masalah. Kita yang penting kerjasama dan gotong royong. Jangan mentang-mentang yang sini kumpulan ni ada pakar. Dibuat dia je. Yang lain kesian, terkial-kial. Tapi masjid saya alhamdulillah. Saya kumpulkan, baris tengok. Okey, boleh mampu buat. Tapi mesti ada leading. Leading. Kalau tempat saya lah leading. Walaupun saya tukang sembelih, tiap kali nak tumbangkan saya akan leading. Saya akan bagi arahan. Walaupun kumpulan tu dah ada orang dia. Sebab saya yang sembelih. Kalau tak clear nanti, saya yang susah. Saya susah. Macam sini ada 3 orang sembelih. Yang 3 sembelih ni kena tahu. Kena selesa dengan dia. 2 ada kaedah. 1 kita ikat kepala gantung ataupun kita dongakkan. Saya dua-dua saya boleh. Tengok keadaan lah. Keadaan. Ada lagi tuan-tuan? Sini kita sembelih dekat simen. Dia tak pergi ke takung-takung, dia buang ke longkang lah. Nak terus. Sebab kita tak buat mana. Macam masjid saya, masuk septic tank. Kalau sini pergi ke longkang lah kan. Cuci lah. Cuci. Alihkan, pergi ke longkang, pergi parit, settle lah. Tapi kalau seeloknya buat selepas selesai korban, buat sanitasi. Masjid saya buat sanitasi. Sanitasi kesan-kesan tu. Guna klorok ke apa kan untuk memastikan bahawa darah-darah nanti tak akan ada bakteria yang akan membiakkan dia. Sebab kalau di pusat sembelihan pun dia tak masuk tanah, dia masuk ke septic tank lah. Tapi kita tak ada kan, tak tahu lah next time kalau nak buat, pulang lah. Mungkin kalau tak ada septic tank pun, situ longkang tak boleh dah pergi septic tank. Pasang satu pam tu akan tarik air tu pergi ke septic tank. Boleh juga dipikirkan. Yang penting kita ada sistematik, lepas korban macam tak ada korban je, bersih je. Najis-najis lembu pun tak ada. Dan orang pun tak komplain, busuk dan sebagainya. Boleh Ustaz ya? Ada lagi tuan-tuan sebelum saya tangguhkan? Ada lagi yang belum clear? Belum jelas? Lepas ni kita nak tengok kumpulan dia macam mana kekuatan. Kita harap kita minta sebaik semualah. Kita kumpul ikut kumpulan. Itu satu lah. Lepas ni sebab ada yang tak kenal lah. Sebab kita ada 3 Korea. Kita gabungkan lah campur 3 Korea. Kita tak nak 1 Korea, 1 geng. Kita nak kita gabungkan campur lah 1 kumpulan tu ada campur 3 Korea yang pertama. Yang kedua kita campurkan juga golongan-golongan veteran dengan golongan-golongan muda dalam tu. Kalau tengok tu sebab kita letak setiap nama ada umurnya sekali sebenarnya. Jadi orang muda nak belajar daripada orang lama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tak semestinya macam Ustaz cakap tadi lah, ada bidang kepakaran boleh bantu, tak ada masalah. Tujuan kita buat pembahagian ni sebenarnya nak mengelakkan macam ni tau. Okay. Nombor 8 dah selesai 1, 2, 3, dah letih balik. Jadi lembu seterusnya
dah sembelih, tak ada apa urus. Kita tak macam tu. Sebab kita bagi kumpulan. Tapi nak membantu menyumbangkan ke dan sebagainya boleh, tak ada masalah, saling bantu dan saling belajar lah kan. Macam saya kata tadi kan, kita bagi peluang ke orang-orang muda kan, ataupun kita sendiri pun tak mahir, kita boleh belajar kan. Tapi bila kita nak harapkan orang kamu aja kan, kita pun tahu ajar mau kamu Tuhan. Kalau dia pergi dulu tak ada wakil, saya Ustaz kena ubah orang dua juga. Jadi kita harap lepas ni kita kumpul di kumpulan, boleh kan? Sebab bukan senang dapat kumpul hari ni. Kalau dan tak lagi Ustaz nak sana ke garaj sana ya, kita ke garaj sana, mungkin Ustaz boleh tunjuk cara ikatan dan sebagainya. Bolehlah kita kumpul sana, tapi yang penting selepas ni kita kumpul ke kumpulan dulu. Mungkin nak bertukar ke dan sebagainya ya, boleh ya, ketua-ketua masing-masing main peranan lah. Terima kasih. Baik, kalau tak ada apa, kita lepas ni sembang-sembang je lah ya. Saya tangguhkan dulu dengan pertamanya ucapkan terima kasih pada pihak Masjid Al-Rajul Umum yang sudi jemput saya untuk berkongsi, bukan nak ceramah, bukan nak bagi ilmu, tapi nak kongsi ya. Yang kedua, saya minta maaf kalau penjelasan saya, penerangan saya ni ada salah, ada silap, ada yang tak betul, terkasar bahasa dan sebagainya, saya memohon maaf. Sekian aku liqauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz di atas taklimat mengenai susun atur program ibadah kurban. Jadi kita tutup dulu majlis kat dalam ni. Lepas tu baru kita keluar di garaj dan kita minta kumpul lah. Selepas itu kita kumpul buat pembahagian dan untuk sesi perkenalan. Ya, terima kasih. Saya serah pada pengurus majlis dulu untuk menutup majlis dulu sebelum kita ke garaj sana. Terima kasih kami ucapkan dan jazakallah khair kepada Al-Karim Ustaz di atas taklimat yang disampaikan secara tadi. Mudah-mudahan program ibadah korban kita akan berjalan dengan lancar dan diberkatkan oleh Allah SWT. Bagi meneruskan majlis, saya ingin menjemput Al-Karim Ustaz Luqman diiringi oleh Ustaz Khalil bagi menyampaikan hadiah kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Al-Karim Ustaz Syamsul Khair bin Bako. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Selepas ni dijemput tuan-tuan dan puan-puan, para petugas dan sukarelawan untuk pergi ke garaj van jenazah untuk kita tengok apa taklimat yang akan disampaikan oleh Ustaz Khair sebentar saja ni. Jom kita pergi ke van jenazah, parking van jenazah, insyaAllah.